Kita teruskan untuk soalan 8. Okey, masih lagi bahagian A. Okey, jadi sebelum itu kamu boleh cari video-video di YouTube cikgu, pergi playlist dan tekanlah banyak situ video, ada kertas 1 set 1, kertas 2 set 1, kertas 1 set 2, kertas 2 set 2. Okey, dan jangan lupa tekan subscribe. Okey, boleh ajak kawan untuk tonton bersama. Semoga video-video yang cikgu kongsikan bermanfaat untuk kamu menghadapi SPM 2024 pada 21 Januari 2025. Soalan 8A. Raja 6 menunjukkan sebotol larutan amonia 0.001 mol per desimeter padu. Jadi kita ada larutan amonia 25%. Soalan A1. Kenal pasti jenis larutan jenis alkali bagi larutan amonia. Jadi amonia adalah NH3. Dia adalah alkali. Dan dia adalah alkali lemah. Alkali kuat tu yang ada OH belakangnya. Contohnya NaOH, KOH, itu adalah alkali kuat. Kalau yang tiada OH di belakangnya, kita anggap dia sebagai alkali lemah. Jadi kita akan dapat 1 markah lah. Soalan A2, terangkan jawapan anda di A1. Jadi untuk asid dan alkali ini, dia minta terangkan pasal asid dan pasal alkali. Kamu terangkan sejak dia punya definisi. Jadi kamu kena hafal lah. Ini basic ni. Kamu hafal definisi asid kuat, asid lemak. Dah hafal definisi alkali kuat, alkali lemak. Kalau kamu sudah hafal definisi asid tu, kamu akan hafal sekali definisi alkali. Dia lebih kurang sejak dia punya definisi. Cuma untuk asid kita akan beritahu ion hidrogen. Kalau alkali kita akan sebut ion hidroksida. Kalau kuat, mengion lengkap. Menghasilkan ion apa dengan berkepekatan tinggi. Kalau lemah, mengion separak. Menghasilkan ion apa dengan berkepekatan rendah. Hampir sama. Dia punya definisi dengan asid dan alkali, kuat dengan lemak. Jadi terangkan sajalah alkali lemah ni apa definisinya. Jadi tolong hafal. Jadi kita beritahulah larutan amonia mengion separa lengkap di dalam air menghasilkan ion hidroksida berkepekatan rendah. Dia minta penerangan apa-apa berkaitan asid. Kalau kamu tidak tahu mau terangkan apa, bagi definisi. Sama dengan alkali. Asid dan alkali, dia minta penerangan. Kamu rasa kamu blur, mau jawab apa, bagi saya definisi. Jadi 1 markah. Soalan ketiga, A3. Hitung nilai pH bagi larutan amonia. Di sini untunglah dia sudah bagi kita nilai pH. Dia sudah bagi kita rumus POH dengan pH. Jadi untuk cari pH, larutan amonia. Amonia bila dia mengion, dia menghasilkan ion hidroksida. Jadi kita tidak boleh gunakan terus yang ini. pH sama dengan negatif log H plus ini adalah untuk kepekatan ion hidrogen. Jadi kita akan gunakan dulu POH. Kita kena kira dulu POH. Lepas sudah jumpa POH, baru kita masukkan dalam rumus yang ini. pH plus POH sama dengan 14. Jadi rumusnya kita akan ambil dulu POH sama dengan negatif log OH minus. Jadi OH minus ni maksudnya kepekatan untuk OH, kemolaran untuk OH kita ada dibagi, iaitu 0.001. Jadi masukkan dalam rumus. POH sama dengan negatif log 0.001. Tekan kalkulator, kita akan jumpa POH-nya 3. Dapat POH 3, dapatlah 1 markah. Kita ada 2 markah di sini. Jadi seterusnya kita akan gunakan rumus pH tambah POH sama dengan 14. Jadi pH kita biarkan pH, POH tambah 3 sama dengan 14, tekan kalkulator, dapatlah pH-nya 11. Dapat lagi markah yang kedua. Soalan B.
Jadual 7 menunjukkan susunan radas yang digunakan dalam eksperimen untuk mengkaji keadaan asid etanoik bertindak balas dengan serbuk penaik. Jadi kita perhatikan kita punya gambar raja eksperimen 1, kita ada asid etanoik glacial, okey, tambah serbuk penaik. Apa yang berlaku? Kita nampak, okey, belon ini tidak mengembang. Okey, dia kekal dalam keadaan asal. Kita pergi untuk eksperimen 2. Okey, larutan asid etanoik tambah dengan serbuk penaik, kita dapati belon kita mengembang. Kenapa ini berlaku? Okey, jadi kita tengok situ yang pertama tadi ada perkataan glacial. Okey, glacial tu bermaksud tanpa air. Dia dalam keadaan larutan tapi tiada air dalam larutan tersebut. Okey, jadi bila tiada air dalam larutan tersebut, asid ini dalam keadaan molekul, tiada ion yang hadir. Bila tiada ion yang hadir, tiada tindak balas berlaku. Okey, kamu kena tahu apa itu serbuk penaik. Okey, serbuk penaik dia adalah kalsium karbonat. Okey. Seterusnya kita pergi yang kedua, eksperimen kedua, larutan. Okey, dia ada perkataan larutan. Bila ada perkataan larutan, maksudnya ada air sudah ditambahkan ke dalam asid etanoik tersebut. Okey, jadi bila sudah ada air, bolehlah asid etanoik ini mengion, menghasilkan ion hidrogen. Okey. Jadi untuk yang pertama itu tiada tindak balas akan berlaku sebab asid etanoik dalam keadaan molekul. Dia tidak boleh bertindak balas dengan kalsium karbonat. Okey, dalam eksperimen kedua, okey, kita ada larutan. Jadi bila dalam larutan, maksudnya nanti okey, CH ini akan bercerai daripada molekul etanoik ini. Sama juga dengan kalsium karbonat, dia akan bercerai. Jadi bila dua-duanya sudah bercerai, okey, si ion etanoat akan pergi cari kalsium sebab ion etanoik ini negatif. Ion kalsium ni positif. Jadi diorang akan bergabung menghasilkan kalsium etanoat. Okey. Selepas itu, H akan bergabung dengan CO3. Jadi bila diorang bergabung, okey, HCO3 menghasilkan dua hasil iaitu H2O dengan karbon dioksida. Jadi gas karbon dioksida yang terhasil inilah, okey. Gas karbon dioksida ini terhasil, okey, dia terbebas, sebab itulah belon ini mengembang. Sebab gas ini mengisi belon ini. Jadi belon tu mengembang. Okey, itu dia punya penerangan. Okey, berkaitan kita punya jadual ini. Sudah terangkan, barulah kita pergi kepada soalan. Jadi nampak kan, okey? Apa-apa soalan, tuliskan dulu persamaan kimia. Baru kau pergi kepada soalan. Jadi persamaan kimia itu sangat penting. Okey, basic dalam kimia, persamaan kimia. Jadi tolong kuasai persamaan kimia bagi yang belum menguasai. Okey, hafal ion-ion yang ada. Ion positif, ion negatif, hafal. Banyak kegunaan persamaan kimia untuk membantu kamu menjawab soalan. Okey, tidak kisahlah bahagian A, bahagian B, bahagian C, malah kertas 1 pun perlukan kamu menguasai persamaan kimia. Okey, lepas kita kenal pasti penerangan-penerangan ataupun maklumat daripada jadual yang diberi, kita tengok kepada soalan. Berdasarkan jadual 7, tulis persamaan kimia yang terlibat. Jadi kita dalam jadual tadi untuk eksperimen 2 kita ada persamaan kimia. Okey, di mana asid etanoik bertindak balas dengan kalsium karbonat menghasilkan kalsium etanoat, air dan gas karbon dioksida. Okey, jadi kita dapat dua markah. Okey, satu markah daripada persamaan kimia, satu markah kalau kita seimbangkan. Okey, kita letak 2 di hadapan etanoik tadi, kita akan dapat 2 markah. Okey. Jadi pastikan persamaan kimia kamu sentiasa seimbang. Okey, seterusnya namakan gas yang dibebaskan dalam eksperimen kedua. Jadi nama, okey, nama. Jangan bagi formula kimia CO2. Tulis nama penuhnya, karbon dioksida. Okey, siapa bagi formula kimia? Tiada markah.
Okay, soalan terakhir untuk bahagian A. Terangkan perbezaan antara eksperimen 1 dengan eksperimen kedua. Jadi secukup bagi penerangan tadi, okey, kamu tulislah. Okey, mula-mula kamu bandingkan dulu pemerhatian di eksperimen 1 dengan eksperimen 2. Okey, tadi kita dapati belon eksperimen 1 tidak mengembang, manakala belon eksperimen 2 mengembang. Jadi kamu terangkan dulu dia punya pemerhatian, baru kamu beritahu kenapa. Okey, jadi tadi kita beritahu untuk eksperimen 1 dia gunakan asid etanoik glasil. Jadi bila glasil tiada air, asid etanoik tu dalam keadaan molekul. Beritahulah asid etanoik dalam eksperimen 1 adalah dalam keadaan molekul. Bila keadaan molekul tiada ion hidrogen hadir. Okey. Bila tiada ion hidrogen hadir, tiada tindak balas berlaku. Okay, kita akan dapat 1 markah. Okay, selepas itu dapatkan markah ketiga, kita terangkan pula pasal asid etanoik yang ada dalam eksperimen kedua. Okay, beritahulah asid etanoik dalam eksperimen 2 mengion dalam air menghasilkan ion hidrogen. Maka tindak balas berlaku dan gas karbon dioksida dibebaskan. Okey, dapat lagi markah yang ketiga. Jadi bila dibebaskan, okey, belon tersebut mengembanglah. Jadi settle sudah soalan 8 kita. Jangan lupa tekan subscribe. Okey. Kita jumpa di bahagian B dan C.